Bismillahirrahmanirrahim. Pengisytiharan negara Islam. Negara Islam yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW telah menyatakan keislamannya secara terbuka dan menyampaikan risalahnya ke seluruh pelosok dunia. Pengisytiharan itu dinyatakan kepada seluruh rakyat, sama ada Islam atau bukan Islam. Bagi yang Islam, mereka sama-sama mempunyai tanggungjawab dalam menegakkan negara Islam. Sementara itu bagi yang bukan Islam, mereka mempunyai kewajipan untuk taat kepada negara Islam tanpa dipaksa dan diberi hak yang sewajarnya. Menunjukkan bahawa Piagam Madinah, Perjanjian Madinah atau Perlembagaan Madinah yang diteraikan oleh Nabi SAW dengan semua rakyat, sama ada Islam dan bukan Islam, dinyatakan negara itu adalah negara Islam, kerajaan Islam secara terus terang. Kerajaan Islam yang menerima penduduk di kalangan orang Islam, yang menjadi tanggungjawab mereka bersama dengan negara itu menjaga keselamatan, menjaga kedaulatan, mempertahankannya. Yang kedua, orang bukan Islam yang bersedia menjadi rakyat, mereka diberi hak kebebasan beragama mengikut cara agama mereka. Dalam masa yang sama, mereka hendaklah memberi hak yang sewajarnya, setia kepada negara Islam itu, walaupun mereka bukan Islam. Pernyataan secara terbuka ini juga menentukan sikap dengan negara-negara lain, iaitu sama ada menerima Islam dan menjadi sebahagian dari negara Islam, ataupun berdamai dan tidak menyekat kebebasan dakwah Islam, ataupun mengambil sikap bermusuh dengan Islam. Dalam masa yang sama, ada hubungan dengan negara lain, hubungan antara bangsa, hubungan antara negara. Sama ada negara lain itu bersedia menjadi daerah wilayah di dalam negara Islam. Di sana ada kalangan bukan Islam yang sanggup berada di bawah pemerintahan Islam, diizinkan mereka duduk di bawah kerajaan Islam. Yang kedua ialah negara bukan Islam yang berdamai dengan negara Islam, yang tidak mengganggu dakwah, tak mengganggu kerja Islam di dalam negeri mereka yang dilakukan oleh orang Islam. Yang ketiga ialah negara musuh yang mengambil tindakan berperang dengan negara Islam. Itu tiga. Al-Quran dan hadis sebagai hukum paling tinggi. Di dalam Piagam Madinah telah dinyatakan secara jelas bahawa setiap permasalahan yang timbul hendaklah dirujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia prinsip yang terpancar dari dua kalimah syahadah dalam konteks negara. Sebagaimana individu orang persoalan berikrar dengan kalimah tauhid dan pengakuan bahawa Muhammad SAW itu Rasulullah. Jadi sebuah negara Islam mestilah meletakkan Allah sebagai Tuhan yang mempunyai kuasa hakimiyah, kuasa yang menentukan hukum syariah. Negara tidak berkuasa mengadakan hukum yang lain dari hukum yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW adalah sebagai contoh pelaksana yang mesti diakui secara mutlak kerana ia adalah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin maksumnya. Kalau orang Islam, Islamnya mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Mengaku dengan percaya. Itu orang. Negara pula mestilah mengisytiharkan hukum yang tinggi dalam negara itu ialah Quran dan hadis Nabi SAW. Mana-mana hukum dan undang-undang yang bercanggah dengan Quran dan hadis dibatalkan. Ini syarat bagi sebuah negara Islam. Kesimpulannya, negara Islam tidak diizinkan mengadakan beramal atau meluruskan sesuatu yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seandainya ia dilakukan juga, Allah mensifatkan sebagai kafir
atau zalim ataupun fasik. Sekiranya sebuah negara itu tidak menjadikan hukum Islam hukum yang paling tinggi, maka berada dalam dua keadaan. Sama ada kafir ataupun zalim ataupun fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dan ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Sekiranya negara itu tak percaya pada Islam, Istihad tak percaya pada Islam, bila tak percaya pada Islam, maka jadi kafir, jadi bukan Islam. Sekiranya dia percaya pada Islam, tapi dia buat hukum lain, ataupun dia melaksanakan hukum syariat tidak ikut syarat yang betul, maka jadi zalim, ataupun jadi fasik. Fasik ini tak sah jadi saksi. Itu syarat yang penting bagi sebuah negara Islam yang disebut di dalam Piagam Madinah, dalam Perjanjian Madinah, iaitulah hukum yang paling tinggi Quran dan hadis Nabi SAW. Kita kena sedar. Di sini kita kena membetulkan kerajaan Islam yang ada pada hari ini, di mana kerajaan Islam yang ada pada hari ini asalnya adalah tanah air orang Islam. Tidak syak lagi tanah air orang Islam, milik orang Islam. Banyak negeri di negara Arab, negara Afrika, negara Asia, dia buah milik orang Islam. Dahulunya di bawah kerajaan Islam, kemudian dijajah. Setelah dijajah, menjadi kewajipan bagi orang Islam memerdekakan negara itu. Negara itu adalah tanah milik orang Islam yang tak boleh dinafikan. Tanggungjawab kita ialah mengisi negara itu dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan asas dalam piagam, dalam undang-undangnya, hukum yang paling tinggi Quran dan hadis Nabi SAW. Ini sangat penting bagi kita. Masalah tak melaksanakan itu satu perkara yang lain. Sebagaimana seorang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah, bila mengucap dua kalimah syahadah, maka dia adalah orang Islam. Dia tak sembahyang, dia tak puasa, itu adalah maksiat, dosa yang besar yang berlaku. Tidak menafikan Islamnya selagi dia tidak menghina syariat Allah, dia tidak membatalkan hukum Allah, tidak mengatakan hukum Allah itu zalim atau sebagainya. Ini perkara yang sangat penting. Ketua negara mestilah seorang Islam dan bersifat dengan kepimpinan Islam. Antara syarat yang penting bagi negara Islam itu, pemimpinnya mesti seorang Islam. Rasulullah SAW telah bertindak sebagai ketua negara, memandangkan jawatan itu mempunyai kedudukan yang penting dalam negara Islam. Oleh itu, pimpinan selepas Rasulullah SAW mempunyai peranan untuk meneruskan amanah kepimpinan seperti yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Walaupun tidak menyamai kepimpinan Rasulullah, para ulama di sepanjang zaman telah membincangkan masalah ini secara mendalam, dan tafsir terperinci sebagai tugas yang berat ini tidak diperkecilkan. Syarat yang penting bagi negara Islam itu, pemimpinnya mesti orang Islam. Tak boleh latih pemimpin orang bukan Islam. Mesti pemimpinnya seorang Islam. Disyaratkan Islam, sebagaimana syarat sah sembahyang yang pertama Islam, syarat sah puasa yang pertama Islam, syarat sah zakat yang pertama Islam, syarat sah sedekah yang pertama Islam, syarat sah haji yang pertama Islam. Itulah juga syarat sah jual beli yang pertama Islam, baru boleh pahala. Kalau syarat Islam tak ada, maka amalnya tidak sah, tidak ada pahala. Ini kita kena sedar. Syarat Islam ni sangat penting. Dengan sebab itu kita buka kitab-kitab fiqh, dia sebut syarat sah sesuatu amalan. Sembahyang syarat yang pertama Islam, yang kedua barulah perkara yang lain. Puasa syarat yang pertama Islam, lepas tu barulah perkara yang lain. Kalau syarat Islam ni tak ada, dia buat apa pun tak ada pahala. Tak ada pahala dan tak ada keberkatan sesuatu yang dia buat sekiranya tidak ada Islam di dalam syarat itu. Kita kena sedar. Kerana amalan mereka yang tak Islam tak diterima oleh Allah SWT. Adapun seorang Islam yang fasik, seorang Islam yang jahat, walaupun dia tak buat amal yang soleh, ada peluang untuk bertaubat. Amal soleh yang buat boleh menghapuskan dosa-dosa kejahatan dia. Itu kalau orang Islam. Kalau orang tu tak Islam,
tak ada asas langsung. Tak ada asas nak bina di atas apa kalau Islam tak ada. Maka amal soleh yang dibuat sekadar atas dunia saja. Tak ada pahala untuk hari akhirat. Dalam dunia hari ini, ramai orang yang tamak kepada tugas ini tanpa perhitungan bahawa ia adalah suatu amanah di dunia dan akhirat. Para ulama telah menggariskan beberapa syarat penting untuk jawatan ini berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antaranya ialah yang pertama, Islam. Ia menjadi satu syarat yang amat penting kerana orang-orang bukan Islam tidak layak memegang jawatan ini. Firman Allah Ta'ala, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Maksudnya, janganlah orang-orang yang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, maka ia bukan daripada Allah. Ayat ini sangat keras, mewajibkan orang Islam memilih pemimpin mereka orang Islam. Kalau orang Islam pilih orang bukan Islam jadi pemimpin mereka, maka putus hubungan dengan Allah SWT. Putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Ini sangat berat kita kena sedar. Dalam dunia hari ini, banyak orang tak kira masalah ni. Tak kira lah asal dia baik, sudah tak Islam pada apa. Ini garis sempadan yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan firman Allah Ta'ala, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Maksudnya, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tak beri jalan orang kafir menguasai orang Islam, mengatasi orang Islam. Ini syarat yang sangat penting. Orang-orang yang memegang jawatan ini mestilah orang yang beriman kepada keseluruhan ajaran Islam. Dan sememangnya telah menjadi adat kepada mana-mana negara, iaitu tidak melantik orang-orang yang tidak menganut ideologi negara sebagai pemimpin. Ini perkara biasa. Kalau negara yang liberal kapitalis, ia lantik pemimpin yang ikut ideologi liberal kapitalis. Kalau negara komunis, dia lantik orang pegang ideologi komunis jadi pemimpin dia. Maka bagi orang Islam, mestilah melantik orang yang berpegang dengan Islam. Kalau orang lain, dia tak latih orang yang tak ikut ideologi perjuangan dia, maka bagaimana kita orang Islam boleh lantik orang yang tak menganut ajaran Islam di dalam memimpin negara kita. Ini kita kena sedar perkara yang sangat penting. Hari ini bila orang Islam dia pengaruhi ajaran sekularisme, ajaran yang memisahkan agama dengan politik. Agama suku, sembahyang dah, puasa dah, haji dah, pemimpin tak apalah ikut siapa dia pun. Ini satu kesilapan yang sangat besar, yang sangat besar dosanya, dan boleh menghilangkan sifat Islamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.